Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam kuliah ini dan kuliah-kuliah akan datang, kita akan mula melihat kitaran-kitaran perniagaan yang biasanya dialami ataupun dilalui oleh perniagaan-perniagaan. Jadi kalau anda ingat balik dalam kuliah kita yang pertama, topik pertama, bahawa secara umumnya organisasi mempunyai 5 proses utama ataupun 5 kitaran perniagaan utama. Pertama ialah kitaran hasil, kedua ialah kitaran perbelanjaan, ketiga ialah kitaran sumber manusia, keempat ialah kitaran pengeluaran, dan kelima ialah kitaran pembiayaan. Jadi untuk kuliah-kuliah hari ini hingga yang terakhir, kita akan lihat kepada kitaran-kitaran tersebut satu persatu lah. Jadi dalam kuliah kali ini, kita akan lihat berkenaan dengan kitaran hasil, ataupun juga dinyatakan sebagai sales to cash collection, iaitu kitaran pemprosesan daripada jualan sehingga ke kutipan tunai. Okey, jadi perbincangan kita yang terperinci bagi topik ini adalah menggunakan contoh yang dikemukakan oleh buku teks. Jadi untuk satu perniagaan, jadi tak semestinya semua perniagaan akan melalui proses-proses yang sama, tetapi kita boleh jangkakan bahawa sebahagian daripadanya adalah serupa. Okey, jadi dalam kitaran hasil untuk perniagaan ini, ia boleh digambarkan dengan menggunakan konteks diagram, ataupun konteks diagram ni ialah merupakan satu peringkat ataupun level paling umum di dalam rajah alih data. Kalau anda ingat balik dalam kuliah yang kedua, kita ada topik topik dokumentasi. Dalam topik berkenaan kita telah belajar teknik dokumentasi menggunakan data flow diagram. Jadi dalam data flow diagram tu, peringkat paling umum ialah konteks diagram. Jadi apa yang anda lihat ketika ini ialah satu contoh konteks diagram bagi satu perniagaan. Dan konteks diagram ini menunjukkan kitaran hasil bagi perniagaan tersebut. Jadi kalau kita lihat di tengah-tengah itu, di tengah-tengah ini kita ada satu bulat. Okey, jadi dalam konteks diagram pun memang dia ada satu bulat sahaja, dan satu bulat itu menggambarkan sistem atau proses yang hendak dilihatlah ataupun dikaji. Dalam kes ini kita sedang melihat kitaran hasil bagi perniagaan SNS ini. Okey. Jadi di dalam kitaran hasil perniagaan SNS, dia berinteraksi dengan beberapa entiti-entiti luar. Ada banyak maklumat yang diterima oleh kitaran hasil, dan ada banyak maklumat yang disampaikan oleh kitaran hasil. Jadi kita lihat daripada customer. Okey. Jadi customer, pelanggan, merupakan salah satu entiti luar daripada kitaran hasil, iaitu kitaran hasil akan mendapatkan maklumat ataupun mendapatkan data daripada customer dan akan menyampaikan maklumat kepada customer. Jadi kalau kita lihat dari segi daripada arah customer ni, ada satu inquiry ataupun pertanyaan. Jadi customer menghantar pertanyaan kepada sistem kitaran hasil, dan seterusnya kitaran hasil akan membuat response to queries, menjawab pertanyaan. Seterusnya apabila kitaran hasil menjawab pertanyaan, customer akan menghantar pesanan, order, dan kitaran hasil akan menghantar bill of lading dan packing slip, iaitu dokumen-dokumen berkaitan dengan penghantaran barang. Kitaran hasil akan menghantar kepada carrier, dan carrier akan menghantar dokumen-dokumen yang sama
kepada pelanggan, iaitu dokumen yang menggambarkan penghantaran barang. Selepas itu, revenue cycle akan menghantar invoice kepada pelanggan, dan akhir sekali pelanggan akan membuat pembayaran, payment kepada kitaran hasil. Okay, jadi ini ialah bagaimana apakah data flow, outflow and inflow di antara revenue cycle dengan customer. Selain daripada itu, revenue cycle juga dia berinteraksi dengan entiti-entiti lain. Antaranya ialah production cycle. Contohnya, production cycle. Jadi, production cycle akan hantar revenue cycle biasanya dia berkenaan dengan menjual barang. Tetapi apabila barang tidak ada dalam, katakan perniagaan ini perniagaan perkilangan dan barang siap tidak ada dalam stok, maka revenue cycle dia akan hantar production needs kepada production cycle, iaitu dia akan hantar maklumat keperluan pengeluaran, barang-barang ataupun produk yang perlu dihasilkan, dia akan hantar kepada production cycle. Maka production cycle akan hasilkanlah, dan production cycle akan beri maklumat berkenaan dengan apakah barang-barang yang ada, yang sudah siap. Contohnya, revenue cycle juga kadang-kadang dia akan communicate dengan expenditure cycle, iaitu dia akan hantar maklumat kepada expenditure cycle tentang barang niaga yang diperlukan kerana ada pelanggan yang memesan. Maka dia akan hantar maklumat tersebut kepada expenditure cycle, dan expenditure cycle akan memproses untuk mereka membeli barang siap lah, ataupun membeli merchandise, barang niaga untuk dijual. Selain daripada itu, revenue cycle juga akan interact dengan bank, iaitu apabila revenue cycle menerima pembayaran daripada pelanggan, revenue cycle akan menghantar deposit, akan mendepositkan wang tersebut kepada bank, dan setiap bulan bank akan menghantar penyata bank kepada perniagaan. Dan untuk khususnya kalau penyata bank tu diperlukan untuk tujuan melihat kemasukan ataupun pembayaran daripada pelanggan, maka penyata bank itu akan dihantar kepada revenue cycle. Maklumat ni lah. Selain daripada itu, revenue cycle juga akan menghantar maklumat jualan kepada General Ledger and Reporting System, sistem ledger arm dan pelaporan, supaya sistem ledger arm dan pelaporan ni akan membuat rekod di dalam akaun-akaun ledger arm dan seterusnya untuk penghasilan laporan tahunan ataupun laporan prestasi. Revenue cycle juga akan hantar maklumat komisen, biasanya berkaitan dengan jualan yang melibatkan komisen kepada pekerja. Okay, bila ada komisen yang dibuat kepada pekerja, maka komisen tersebut ataupun maklumat yang perlu dihantar kepada human resource management ataupun payroll cycle, HR cycle ataupun payroll cycle, supaya gaji ataupun komisen tersebut dibayar kepada pekerja. Jadi secara umum ni, bila kita lihat dalam gambar rajah konteks diagram ini, kita boleh tahu bahawa kitaran hasil berinteraksi dengan entiti-entiti luar daripada kitaran tersebut, seperti carrier, seperti pelanggan, kitaran belanja, kitaran pengeluaran, bank, sistem ledger arm, dan juga kitaran penggajian. Jadi kita lihat apakah objektif ataupun apakah yang dimaksud dengan kitaran hasil ni. Jadi kitaran hasil bertujuan untuk menyediakan barang atau perkhidmatan kepada pelanggan, dan seterusnya mengutip pembayaran bagi barang atau perkhidmatan yang telah diberikan kepada pelanggan. Jadi tujuan kitaran hasil ialah memberikan perkhidmatan atau barang, kemudian menerima pembayaran bagi perkhidmatan dan barangan tersebutlah. Maka kitaran hasil mempunyai adjektif-adjektif ataupun perkara yang cuba dicapai oleh kitaran, iaitu provide the right product, menyediakan produk yang betul,
in the right place, maknanya di pasaran yang betul, at the right time, pada masa yang betul, dan for the right price, pada harga yang sesuai lah. Okay.